Habis peperangan, orang Islam menang. Setelah Imam Mahdi menang, Dajjal pun isytiharkan diri dia Tuhan di Iran, Asfahan ataupun Khurasan. Nabi sebut sama ada Asfahan ataupun Khurasan, dua tempat. Dia akan isytihar di sana bersama dengan 70,000 tentera elit Dajjal. Kemudian datang menyerang Imam Mahdi. Berlaku pertempuran di antara tentera Dajjal dengan Imam Mahdi. Akhirnya Imam Mahdi tak boleh nak sekat kemarahan tentera Dajjal, karena Nabi dah sebut bahawasanya Dajjal ini tidak boleh dikalahkan oleh seorang manusia pun kecuali Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi Isa seorang lah. Ataupun kalau Rasulullah hidup, Nabi pernah sebut, kalau aku hidup pada zaman Dajjal muncul, fa ana hajijuh, aku yang akan berlawan dengan dia. Tetapi setelah aku wafat, tidak ada manusia yang akan boleh kalahkan dia kecuali Isa ibn Maryam. Maka Imam Mahdi bawa tentera bertempur dengan tentera Dajjal, kalah. Bertempur dengan tentera Dajjal, kalah. Akhirnya berundur kembali kepada kem Imam Mahdi. Di mana kem Imam Mahdi? Syria. Berundur masuk sampai ke Syria. Dah berundur masuk sampai ke Damsyik, ibu negara Syria hari ini. Masuk berundur sampailah ke Damsyik. Akhirnya mereka masuk ke dalam masjid. Ini hadis, saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Masuk ke dalam masjid dan mereka tutup semua pintu masjid, dan mereka tetap melaksanakan solat macam biasa, semayang tetap semayang. Sebab tu dalam perang, tuan-tuan, kalau perang 3 hari berturut-turut, para sahabat, tabi'in, pejuang-pejuang zaman Khalidunul Walid, zaman Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, kesemuanya solat walaupun ketika perang. Sebab tu dia ada solat waktu perang, dalam keadaan menunggang kuda, solat dalam keadaan merangkak, solat dalam keadaan berjalan, solat dalam keadaan berlari. Solat tetap wajib dilaksanakan. Imam Mahdi pun meneruskan solat, kata Rasulullah, sampailah satu ketika mereka nak laksanakan solat subuh. Dalam satu riwayat, dia ada 2 riwayat, kedua-duanya sahih. Kita ambil yang subuh. Jadi buat saf dalam masjid, Al-Imam Mahdi berada di depan untuk mengimamkan solat subuh tersebut. Setelah diiqamah, maka Al-Imam Al-Mahdi pun angkat takbir, Allahu Akbar. Bila angkat takbir Allahu Akbar, bunyi satu suara di belakang. Maka yang saf-saf belakang ni, mereka pun menoleh ke belakang dan melihat. Ketika itu Nabi Isa ibn Maryam sedang turun dan telah pun mendarat di atas menara putih di sebuah masjid. Hadis dia saya sebut sikit. Yanzilu Isa ala al-manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatain wadi'an yadayhi ala ajnihati malakain. Hadis itu sahih. Ketika itu tentera-tentera Imam Mahdi yang belum bertakbir, setelah mendengar suara berpaling ke belakang, melihat Isa ibn Maryam yang sedang turun memakai 2 lapis jubah. 2 lapis jubah kan, dia panggil mahrudatain. Jubah dalam dengan jubah yang luar tu, disar dan syiar. Jadi Nabi Isa pakai macam tu, dan di rambutnya seolah-olah turun air, seakan-akan baginda baru keluar selesai daripada mandi. Macam baru mandi ni dia. Nabi sebut sifat dia. Ketika Isa ibn Maryam itu turun, tangan kanannya diletakkan di atas sayap malaikat dan tangan kirinya diletakkan di atas sayap malaikat. Hadis sahih. Di mana Nabi Isa akan turun? Syria. Bila mujahidin, tentera-tentera Imam Mahdi ni tengok, mereka pun sebut Isa ibn Maryam. Adakah mereka pernah melihat Nabi Isa? Jawapannya tidak. Tetapi mereka adalah di kalangan orang-orang yang pernah belajar hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang ciri-ciri Nabi Isa. Dan Nabi sebut pula dalam hadis yang saya sebut tadi, Isa bin Maryam alaihi salam akan turun di menara putih syarqiyya Dimashq, timur Damsyik. Sebahagian ulama-ulama, ramai di kalangan ulama kata menara itu adalah menara kepada Masjid Al-Umawi. Tak semua ulama kata masjid itulah.
sebahagian, antaranya Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Taymiyah. Dia tunjuk Imam Ibn Taymiyah waktu baca hadis ni, dia kata menara yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah menara itu. Tuan-tuan pergi ke Dimash, ada sebuah masjid nama Jami' Al-Umawi. Sangat cantik masjid tu. Dalam masjid tu ada sebuah menara besar warna putih. Di dalam masjid tu Imam Nawawi pernah mengajar, Imam Ibn Kathir pernah mengajar, Imam Ghazali pernah mengajar dalam masjid tu. Imam-imam besar. Ha?